Timbul lagi isu tuan-tuan dimulakan oleh Allah SWT. Oleh kerana kita kata kita percaya pada rukun iman. Rukun iman kita percaya pada Allah, Rasul, kitab, malaikat, kemudian pada hari akhirat dan takdir baik dan buruk. Dalam masalah takdir ni banyak perbahasan ulama. Sehingga ulama pernah bagi tahu waktu saya belajar macam tu juga. Perbahasan yang paling susah dalam bab akidah adalah perbahasan takdir. Kalau orang salah sikit je maka boleh terjebak. Sama ada dia mengaibkan Allah ataupun mentangkiskan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan akidah kita adalah menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala perkara yang aib. Dan ini tugas para malaikat. Apakah para malaikat punya tugas? Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kerja kami sentiasa bertasbih dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerja kami. Dan begitu juga ulama telah meletakkan satu kaedah, la yajuzu nisbatul qabih ila Allah. Tidak boleh kita nisbatkan buruk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana seorang tadi boleh nisbat buruk pada Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia pergi daripada masalah umum bawa kepada masalah khusus. Daripada masalah yang besar bawa kepada dia kira-kira sehingga masalah yang kecil, sampai yang kecil tadi boleh memburukkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang timbul firqah dipanggil firqah Qadariyah dan firqah Jabariyah. Kenapa? Dia orang bawa kepada masalah daripada sebesar-besar masalah bawa kepada masalah kecil sabit. Ada masalah Qadariyah, iaitu apa dia? Mereka mengatakan bahawa selepas Allah Subhanahu Wa Taala memberi kuatan pada kita, kita boleh menentukan nasib kita. Tidak ada lagi campur tangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada lagi. Manakala Jabariyah pula mengatakan bahawasanya kita ni tak ada apa-apa. Kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita macam ni. Nak buat macam mana? Kita terjebak dengan dosanya begini, kita dah jadi penipu, kita dah jadi pemaksiat, kita macam ni. Dan Allah yang kehendak. Tuan-tuan bukan adik Allah SWT, bila kita belajar bahagian akidah, kita akan belajar satu antaranya kaedah dipanggil masyiatullah dengan ridha Allah. Masyiatullah apa dia? Allah berkeinginan untuk menjadikan sesuatunya begini. Tapi adakah Allah redha sesuatu itu terjadi begitu? Contoh, apakah keinginan Allah? Keinginan Allah SWT untuk memberi khiyar. Untuk memberi khiyar iaitu ikhtiar, pilihan kepada manusia. Apabila Allah SWT beri ikhtiar kepada manusia, maka ada jalan baik dan jalan buruknya. Maka manusia sama ada dia buat jalan baik ataupun jalan buruk. Maka itu ikhtiar yang Allah SWT beri. Apa tanda ikhtiar? Tidak, Allah beri akal pada manusia. Dengan akal tadi manusia boleh pilih. Dan dengan akal tadi juga Allah SWT akan buat keputusan manusia. Tengok, kamu pilih baik, kamu akan dapat kebaikan. Kamu pilih buruk, kamu akan dapat azab. Jadi tuan-tuan dimulakan oleh Allah SWT, maka ulama telah stop kat sini. Jadi khiyar Allah SWT beri. Ulama tidak bahas pula pergi pada dalam. Kenapa? Kalau kita pergi pada secara mendalam, maka kita akan jatuh kepada Jabariyah. Ataupun kita pergi secara mendalam, kita akan jatuh pada Qadariyah. Ini cara ulama dahulu. Orang datang kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahawasanya kita tak boleh buat apa-apa, kita serah. Sayyidina Ali kata, angkat satu kaki kamu. Dia pun angkat satu kaki. Okey. Angkat satu lagi? Tak boleh. Tahulah bahawasanya bila dia angkat satu kaki tadi, itu ikhtiar dia. Yang satu lagi, luar daripada ikhtiar dia. Tahulah kita duduk di antara ikhtiar. Ada benda yang kita boleh buat mengikut ikhtiar kita, jadi. Ada benda yang tak jadi. Itu dah sekali kembali kepada kehendak Allah SWT. Sebab itu kita tengok, kalau kita kata semua apa yang kita nak jadi, maka dia akan bimbang jatuh dalam Qadariyah. Ataupun kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, oh saya tak ada. Sedangkan bila bab nafsu kita, boleh je buat. Jadi sebab itu tuan-tuan dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masalah-masalah Qadariyah dan juga Jabariyah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah duduk kat tengah-tengah. Kenapa dia duduk kat tengah-tengah? Pasal dia tidak membahaskan benda-benda yang kecil. Kenapa? Kalau kita bahaskan benda-benda yang kecil, terlampau kecil sangat, dia akan jadi kurang adab pada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohlah kita kata, Allah SWT jadikan badan kita. Ya betul. Allah SWT jadikan mata kita. Ya betul. Allah SWT jadikan telinga kita. Ya betul. Kita boleh sebut semua. Sampai satu tahap bila Allah SWT jadikan najis kita, memang hakikat sebenarnya. Tapi kenapa kita nak sebut? Allah SWT jadikan kemaluan kita dan sebagainya, sehingga kecil-kecil kita sebut balik. Benda tak perlu sebut. Kenapa? Bila kita sebut sentuh sesuatu, dia akan jadi satu benda yang tidak beradab. Sebab itu bahasa kita pun dalam kita, depan mak ayah kita, cuba kita sebut perkataan direct pada kemaluan tadi. Contohlah budak kecil kita sebut perkataan hotel ke punai ke. Macam mana perasaan tindak balas hati kita? Kurang adabnya budak ni. Jadi cuba kita sebut kemaluan, lega sikit. Begitu juga, cuba seorang tadi nak buang air besar, dia kata berak. Kurang adabnya. Begitu juga kencing. Dia tukarkan kepada bahasa daripada berak, kencing kepada apa dia? Buang air besar, buang air kecil. Hatta kita tengok pun binatang, satu binatang yang kita panggil babi.
Orang pula ubah, jangan panggil babi, panggil khinzir. Kenapa? Pasal apa? Nak jaga adab tadi. Apatah lagi kaedah kita, la yajuzu nisbatul qabih ila Allah. Benda yang buruk kita tak boleh nak nisbat pada Allah SWT. Jadi sebab itu banyak ulama dia stop. Bila bahan tadi dia stop dah, jangan pergi kat sini. Kalau tidak, dia akan jadi rosak akidah kita. Dia akan jadi kita akan mengaibkan Allah SWT. Dalam bab dulu akidah, perbahasan yang paling bagus waktu saya belajar di Pakistan iaitu penerangan Maulana Rafi' Uthmani hafizahullah ta'ala, abang kepada Maulana Taqi Uthmani, bila menerangkan bab Qadariyah dengan Jabariyah ni, dia kata apa dia? Orang yang membuat pisau, dia buat pisau, bila dia buat pisau tadi, kemudian dia jual pisau tadi. Bila pisau tadi dijual, ada orang beli pisau tadi. Bila dia beli pisau tadi, kemudian dia pergi guna untuk potong ikan, potong sayur apa semua, buat benda manfaat. Jadi adakah manfaat tadi dapat kepada orang yang buat tadi? Selalu tak ada. Orang tu dah jual, dah buat habis lah. Tapi yang manfaat yang buat dia lah. Kalau dia potong ikan, dia masak ikan, dia dapat makan ikan, sayur semua dia dapat. Begitu juga seorang yang dia ambil pisau tadi, dia beli pisau tadi, dia ambil, dia bunuh orang. Habis siapa yang kena azab? Yang kena azab orang tadi, bukan orang yang pembuat. Begitu juga bila Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan manusia bila buat Allah bagi ikhtiar. Jadi ikhtiar tadi yang kena, yang buat baik dia dapat baik, yang buat buruk dia dapatlah balasan buruknya. Tanpa kita bahas terlampau mendetail sehingga mendalam sehingga mengaibkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wal a'yadu billah.